Kolesterol adalah sejenis bahan yang dapat dihasilkan oleh badan kita sendiri untuk pelbagai fungsi penting, tetapi paras kolesterol yang terlalu tinggi boleh menyebabkan masalah jantung. Terdapat dua punca utama paras kolesterol meningkat dalam seseorang. Yang pertama adalah disebabkan oleh punca genetik di mana terdapat mutasi pada genes kita yang menyebabkan kolesterol tidak baik LDL meningkat atau kekurangan penghasilan kolesterol yang baik HDL. Punca kedua adalah disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat dan tidak aktif, mengambil banyak makanan yang tinggi kalori dan juga lemak tepu. Tetapi sekiranya risiko rendah dan bacaan kolesterol tidak terlalu tinggi, menukar gaya hidup dan diet yang lebih sihat boleh menurunkan paras kolesterol ke tahap yang normal. Jadi dalam video ini kita nak tengok 5 cara untuk kita turunkan paras kolesterol tanpa menggunakan ubat. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, ada sedikit disclaimer, kalau anda dah start makan ubat kolesterol, jangan sesekali berhenti tanpa berbincang dengan doktor anda. Kita kena faham yang walaupun kita dah start ubat kolesterol, kita masih perlu menjaga diet dan gaya hidup kita supaya kita menggunakan dos ubat yang paling minima. Jadi cara yang pertama untuk kita turunkan paras kolesterol adalah dengan mengambil lebih banyak serat larut ataupun soluble fiber. Seratnya ada dua jenis, ada yang larut dalam air, ada yang tak larut dalam air. Serat larut sebanyak 20 ke 30 gram sehari dapat mengurangkan kolesterol LDL di antara 5 hingga 10%. Serat larut ni mampu mengurangkan penyerapan kolesterol daripada usus kita. Jadi antara makanan yang tinggi dalam serat yang larut adalah contoh seperti oats, barley, apple dan juga carrot. Cara kedua yang mungkin boleh membantu mengurangkan paras kolesterol adalah dengan mengambil lebih banyak omega 3. Bila kita sebut omega 3 ni, kita selalu kaitkan dengan fish oil ataupun minyak ikan. Tetapi sejak kebelakangan ni terdapat lagi satu sumber omega 3 yang diekstrak daripada satu buah yang dikenali sebagai buah saca inci. Minyak yang diekstrak daripada biji saca inci ni mengandungi sekitar 80% lemak tidak tepu atau lemak yang sihat seperti omega 3, 6 dan 9. Omega 3 adalah sejenis lemak yang dah lama dikaji dan mempunyai banyak manfaat seperti menurunkan paras lemak triglycerides, meningkatkan kolesterol baik HDL, menurunkan tekanan darah dan mengurangkan keradangan. Tetapi kita kena tahu ada juga orang yang makan omega 3 ni kolesterol dalam badan mula meningkat pula. Sebab tu omega 3 ni tidak sesuai untuk semua orang. Buat masa ni saya sendiri menggunakan saca inci daripada company Nutrigo untuk kesihatan umum since sejak kebelakangan ni saya pun dah kurang makan ikan. Dua soft gel ni mengandungi hampir 1000 mg omega 3, 6 dan 9 dan bagi saya cukup untuk kegunaan seharian saya. Saiz soft gel dia ni pun kecil je, senang nak telan dan yang paling penting dia tak ada bau macam sesetengah fish oil. Setakat ni saya tak ada rasa mual-mual macam mana orang laporkan untuk orang yang makan minyak saca inci tanpa soft gel. Dalam sebotol ni ada 60 soft gel untuk saya tahan dalam masa sebulan. Jadi kalau anda nak cuba saca inci daripada company Nutrigo, saya akan tinggalkan link di bawah bagi anda yang berminat. Cara ketiga untuk kita turunkan paras kolesterol adalah dengan menurunkan berat badan kita. Berat badan yang berlebihan atau obesiti meningkatkan paras kolesterol tidak baik LDL dan mengurangkan paras kolesterol baik HDL. Penurunan berat badan antara 5 ke 10% didapati dapat mengurangkan paras kolesterol secara signifikan dan berat badan ni tidak perlu turun secara mendadak. Kita boleh ambil masa 3 ke 4 bulan untuk turun perlahan-lahan. Tapi tidak bermakna orang yang kurus atau yang mempunyai BMI yang normal tidak ada masalah kolesterol. Sebab tu penting untuk orang kurus juga buat screening kolesterol. Cara yang keempat untuk kita turun paras kolesterol adalah mengurangkan makanan yang mempunyai lemak tepu yang tinggi. Seperti mana kita tahu, punca peningkatan kolesterol dalam badan kita bukan disebabkan oleh kolesterol yang kita makan, tetapi punca dia adalah disebabkan oleh lemak tepu yang tinggi. Makanan fast food dan juga makanan deep fry juga mempunyai banyak lemak trans yang berkait rapat dengan peningkatan kolesterol dan juga masalah jantung. Orang yang mempunyai masalah kencing manis terutamanya perlu berhati-hati dalam pemilihan makanan sebab risiko mereka kena serangan jantung sangat tinggi. Dan perkara yang kelima untuk turun kolesterol dan mungkin benda yang paling susah adalah untuk mengurangkan atau berhenti merokok. Merokok bukan saja meningkatkan paras LDL dalam darah, malah ia menurunkan kolesterol baik HDL kita. Ia juga menyebabkan darah menjadi sangat pekat dan menyebabkan penyempitan saluran darah kita. Apabila seseorang tu mempunyai genetik kolesterol yang kuat, mempunyai berat badan berlebihan, dia merokok pula atas tu, risiko dia untuk terkena serangan jantung akan berlipat kali ganda. Jadi boleh cubalah berhenti merokok perlahan-lahan. Kalau tak boleh berhenti terus, at least kurangkan. Okay guys, walaupun kita dah amalkan gaya hidup yang sihat, kita dah kontrol diet kita 100%,
Tapi kadang-kadang masalah kolesterol kita ni tak selesai, paras kolesterol kita masih tinggi. Ni mungkin boleh disebabkan gaya hidup dan juga diet kita. Maksudnya lifestyle modification ni kadang-kadang tak cukup untuk menurunkan paras kolesterol ke tahap yang normal. Dekat sinilah datang kegunaan ubat kolesterol bagi membantu turunkan paras kolesterol ke tahap yang selamat. Apa-apa pun berbincanglah dengan doktor anda, berapakah kolesterol punya target yang anda perlu capai. Dan kalau anda nak tahu apakah 5 makanan yang paling tinggi kolesterol, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.